الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 9 ni. Muka surat 9 pada baris yang 10 sebelah daripada bawah ke atas. Betul ni surat 9. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Dan keenamnya daripada syarat qudwah. Syarat apa? Syarat apa? Keenamnya daripada syarat qudwah. Syarat qudwah ada berapa? Ada 12. Bahawa adalah sembahyang imam sah pada i'tiqad makmum. Jadi tak boleh kita ikut imam yang mana pada i'tiqad kita sembahyang dia tu tidak sah. Tak boleh ikut. Kita kena yakin kata imam tu sah untuk kita ikut. Contoh katalah mazhab Hanafi ni, tak batal wuduk menyentuh akhir kemaluan. Setengah mazhab. Ataupun pada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, tak baca bismillah pada Fatihah sah sembahyang. Ni pada Imam Ahmad bin Hanbal lah, Imam apa ni? Hambali, tak baca bismillah sah sembahyang pada Fatihah. Jadi pada mazhab kita Syafi'i, pada Imam Malik tak setuh orang tina tanpa syahwah, tak batal wuduk. Adapun pada mazhab kita Syafi'i batal belaka tu. Setuh kemaluan, setuh orang tina tak baca bismillah masa sembahyang, hak tu batal dia panggil. Jadi kalau kita tahu dia saat ni tu ada dok setuh orang tina ataupun ada dok setuh kemaluan, walaupun dia pegang pada pendapat yang kata tak batal, maka tak boleh untuk kita ikut imam tersebut. Nampak ni? Sebelum sembahyang nampak dah dia setuh orang tina, hak bukan adik-beradik lah, mahram tak apa, mazhab kita pun tak apa. Maka pada waktu itu tak boleh untuk kita mengikutkan dia sebagai imam. Kenapa? Kerana pada pendapat kita solat dia tu tidak sah. Gitu. Keenam, bahawa adalah sembahyang imam sah pada i'tiqad makmum. Tapi ini masih ada berlaku khilaf lagi lah. Ada pendapat kata berpegang pada mazhab makmum. Maksudnya kalau kita mazhab Syafi'i ikut pada setengah mazhab yang lain, yang mana ada benda hak dia buat tu batal pada perbuatan, maka tak boleh kita ikut. Tapi ada juga pendapat kata mengikut pada mazhab imam. Lagu mana? Selagi mana pada mazhab imam tu sah untuk dia solat, maka sah kita ikut. Supaya kita ada ikut tu imam Masjidil Haram tu lah. Tak baca bismillah boleh, tetapi berlaku khilaf lah antara sah atau tidak sah untuk kita ikut imam tersebut. Nampak ke tak? Dan ketujuhnya daripada syarat kedua,
bahawa adalah sembahyang imam terkaya. Apa terkaya? Terkaya ni maksudnya tak berhajat. Terkaya tak berhajat daripada ulangi. Maka tiada sah mengikut imam yang bermukim yang tayamum kerana tak ada air. Ni imam saat ni bermukim. Yang mana dia tayamum tu disebabkan kata tak ada air. Lepas tu tambah sikit, iaitu pada ghalib tempat yang ada air. Kebiasaan ada air tempat dia, tiba-tiba tak ada air. Maka tu imam begini, bukan kata tu imam lah, siapa-siapa semaya dalam keadaan begini, keadaan tempat kita hok biasanya ada air, tiba-tiba tak ada air, kita pun tayamum, maka solat kita tu perlu diulangi. Maka kalau solat kita tu perlu diulangi, orang lain nak ikut kita boleh ke tak? Tak boleh. Sebab dia kata dah, syarat ketujuhnya mestilah sembahyang imam yang kita nak berimam dengan dia tu tak perlu dia ulangi solat. Jadi kalau dia perlu ulangi balik solat, menunjukkan kata tidak boleh untuk kita mengikut dia. Ni. Jadi solat dia waktu tu sekadar untuk nak menghormatkan waktu sajalah. Awak kita solat tu sekadar untuk nak hormatkan waktu. Tak kita sembahyang. Lepas tu kita kena sembahyang jugalah. Tu nak sembahyang kalau air tak ada, tayamum. Lepas tu kena ulai ke tak? Ulai balik, wajib ulai. Sebab ghalib tempat tu memang ada air. Tu jarang nak berlaku tu. Tak jarang nak berlaku tiba-tiba tak ada air. Lepas tu kalau tak ada air sekalipun, air mineral banyak lagi orang jual. Tak, dengan harga yang berpatutan, bukan mahal mana pun. Tak si air mineral, air minum beza air mineral dengan air minum ni. Air mineral mahal sikit lah, sebab bukan hak proses. Air minum tu hak proses, murah sikit lah. Apa mesin-mesin air. Maka tiada sah mengikut imam yang bermukim yang tayamum kerana tak ada air. Yang ni pada tempat yang kebiasaannya ada air. Dan kelapannya daripada syarat sah ikut imam ni, bahawa tiada ada imam sedang menjadi makmum. Tak boleh kita ikut tu imam yang mana tu imam ni waktu tu dia sedang jadi makmum. Kecuali kalau imam ni sebelum ni dia jadi makmum. Lepas tu imam dia saat ni, hak dia ikut saat ni sudah dah semaya, dia nak tambah rakaat. Hak tu boleh kita ikut. Hak tak boleh kita ikut mana? Dia tu tengah-tengah jadi makmum orang dah. Dia benda ni kebiasaan yang berlaku di masjid-masjid besar lah. Berapa masjid besar saat ni? Jadi bila kita mari lewat, kita tengok ada orang tengah solat, kita pun ikut dia. Maka orang yang kita nak ikut tadi, kita kena pasti dulu. Ke tak? Kita kena pasti dulu memang dia tu tak ikut siapa-siapa. Sebab kadang-kadang kita nampak supaya dia tu tengah tamu solat, rupa-rupanya dia tengah ikut yang dihadapi dia saat ni. Jadi kita tak perasan. Sebab itulah kita kena kenal pasti kita terlebih dahulu imam yang kita nak ikut ni bukan sebagai makmum orang. Mari dua-dua depan. Ni, depan dua-dua. Dekat sini. Dua-dua. Angkat sikit, tu tak sedar jadi makmum orang tu dia panggil. Dua-dua depan ni. Dia tak sedar jadi makmum orang. Kita latih itu imam yang mudah. Depan ni. Dia jadi imam dia lain sikit sega. Tak. Jadi makmum sedap ni. Nak kaya kursi pun tak apa. Dia imam kat boleh tahu lah ke mana. Mari saya situ. Dan kelapannya bahawa tiada ada imam itu sedang menjadi makmum.
Dan kesembilannya daripada syarat kedua, bahawa tiada ada imam kurang daripada makmum, tak boleh. Kurang apa ni? Kurang pada martabat jenis lelaki dan perempuan tu. Kurang saat ni tu daripada makmum dengan sebab perempuan, tak boleh. Kita jatuh nak ikut orang tina jadi perempuan, mana boleh. Allah Ta'ala telah nyata dah dalam firman-Nya, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tuhan telah menjadikan orang lelaki ni di atas orang perempuan. Tuhan latih dia tu jaga orang tina, bukan orang tina jaga dia. Jadi dia kena jadi imam lah. Atau khunsa. Khunsa tu. Khunsa apa? Khunsa musyki. Khunsa musyki. Apa khunsa musyki? Tak jelas dia ni jadil atau puan. Kalau kata khunsa wadih, wadih ni maksud kata nyata. Ni telo sikit nak sebut ni sakit lidah. Wadih maksudnya nyata dia ni lelaki atau perempuan. Kalau nyata tak apalah. Hak ni khunsa ni maksudnya dia ada dua alat kelamin tapi tak jelas laki ke perempuan. Maka kita hak jatuh nak ikut khunsa boleh ke tak? Tak boleh. Atau khunsa nak ikut tina pun tak boleh juga. Dia khunsa nak ikut perempuan tak boleh. Sebab mungkin diihtimal dia tu lelaki. Perempuan nak ikut khunsa boleh. Sebab kalau ihtimal dia perempuan pun tak ada masalah. Kalau ihtimal dia lelaki, lagilah boleh. Nampak tak? Jadi lelaki khunsa, baru perempuan. Atau ummi. Apa ummi ni? Telo. Bukan ummi hak kita ngaji di ilmu tauhid di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak ummi dia maksud kata telo, tak pandai sebut pada Fatihah, bukan. Patu ummi di Nabi sallallahu alaihi wasallam tu tak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Dan itu tidak mengkurangkan sedikit pun martabat kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada kurang. Hak kurang ni lagu mana kalau jadi kurang? Jadi kurang ni kalau dia tak boleh nak berhujah. Nampak? Orang kafir kata, apa kalau Tuhan dua tak boleh ke? Dia kata tak boleh. Lepas tu salah mana? Tak tahu saya. Tu mustahil nak jadi Nabi. Apa? Sebab luput orang panggil tujuan Allah Ta'ala mengutuskan mereka bagi nak menyatakan kebenaran. Nak nyata kebenaran lagu mana kalau dia mereka saat ni tak pandai nak berhujah? Apa dah? Jadi tak pandai membaca, tak pandai menulis, tak ada masalah, tak menjadi kurang. Atau ummi. Ummi di sini biar tulis molek lah. Maksud kata ummi di sini dengan makna tidak betul pada sebutan Fatihah. Tak boleh kita ikut tak imam hak mana telo ko sebutan Fatihah dia tak kena, tak boleh. Tidak sah. Lepas tu semaya orang ummi, semaya dia tak ada masalah lah semaya dia saat ni. Tapi kalau dia sengaja tak nak betul ke Fatihah dia terus dengan solat dengan keadaan tak betul Fatihah, maka tidak sah, dia berdosa. Kenapa? Kerana taksir dan kecuaian dia daripada belajar. Kenapa tak belajarnya? Dah tahu dah kata Fatihah kita tak betul. Tak, sebutan kita arab tak betul, ra tak betul. Berlatihlah kerja potong guru. Tapi dok tu seksa, dia kena seksa juga. Itu tak boleh. Dan ke-10-nya daripada syarat qudwah juga ketiadaan mendahulu dua tumik makmum atas tumik imamnya. Tumik kena tak tumik?
Tumit ni hak akhir kaki kita ni kan. Jari-jari kaki akhir ni panggil tumit. Jadi kedudukan jari jemari kaki kita ke depan daripada terimeh pun tak apa. Sebab ukuran kita ni kena duduk rendah daripada terimeh. Ukuran dia mana? Ukuran dia ialah pada tumit. Jadi kalau tumit kita ke hadapan daripada imam, tidak sah solat kita. Dia nak ke belakang. Ke belakang. Kalau kata tumit kita dengan tumit tu imam sama kedudukan, sama lain ya. Jawabnya makruh. Meluputkan fadilat berjemaah lah. Tulislah. Kalau duduk bersama makruh. Patut naknya duduk terkebelakang. Jangan lebih daripada 3 hasta. Kalau jauh lebih pada 3 hasta pun meluput fadilat berjemaah juga. Hak tu kalau ada saf. Kalau kata kita seorang tu imam seorang, tak. Jangan siapa menjadikan satu saf kita dengan tu imam saat ni. Tak. Sebab apa? Sebab ia tak boleh kita nak duduk seorang-seorang kita. Makruh dalam solat duduk seorang-seorang satu saf. Jadi kalau kita seorang tak imam seorang, kita duduk dengan tak imam ke belakang sedikit tumit kita daripada imam. Kata setengah ke belakang qadar 1 hasta. Bapa? Sebab bimbang takutnya kita dekat sangat tumit kita dengan tak imam. Jadi tumit kita terakak, kaki kita depan daripada tumit tak imam, bimbang jadi begitu. Jadi tu ke belakang sikit sekadar 1 hasta je lah. Jangan lebih sangat sampai 3 hasta tu buat sos sendiri. Tak boleh. Apa kata ni? Apa kata? Okey. Dan ke-10-nya ketiadaan mendahulu tumit makmum atas tumit imamnya. Ke-11-nya syarat kedua, ketahui makmum akan berpindah imam daripada rukun kepada rukun dengan dilihat. Ni dilihat ni kalau kata kita tu berada pada musalla lah, ataupun dalam masjid sama juga kena lihat juga. Cuma dalam masjid ni ikutlah sama ada dilihat atau dengar. Ni masjid dah ni. Kalau musalla dia kena ada belakang ni. Kalau tak ada lihat dia kena ada rabitah surah. Dia tak memadai dengan dengar saja. Kesebelahnya ketahui makmum akan berpindah imam daripada rukun kepada rukun dengan dilihat. Takluk pada kata dengar saat ni. Dengar ada apa ni, takluk pada kata diketahui datah dia kan. Ketahui tu takluk situ. Apa maksud takluk ni? Tempat bergantung dia. Ketahui tadi tu dengan cara dilihat boleh. Atau ketahui itu dengan cara didengar. Ikut salah satu. Tak. Jadi lihat saat itu sama ada kita lihat imam ataupun kita lihat sah yang berada di hadapan kita, ataupun kita melihat ke akhir rabitah. Kalau bagi masalah musalla lah rabitah. Masjid ia tak perlu pada rabitah. Supaya ni tak ada perlu rabitah sebab ia masjid. Kalau musalla kena ada rabitah, jadi kena ada buka-buka, kena ada buka pintu. Pintu yang tidak menegah lihat serta tidak menegah pada lalu, kena ada ruangnya. Dan ke-12-nya muwafaqah aturan sembahyang keduanya. Keduanya siapa? Imam dia makmum kena muwafaqah. Lagu mana masuk kata muwafaqah ni? Kena serupa lah. Muwafaqah aturan sembahyang. Apa aturan? Iaitu kaifiat, kelakuan atau cara sembahyang. Kedua imam dan makmum kena serupa.
Kalau kata semaya gerhana lain, semaya apa nama ni, mayat lain, semaya fardu lain. Kalau semaya fardu dengan semaya sunat lain ke tak? Tak lain. Dia serupa ya. Cuma rendah martabat hak sunat sajalah. Apa kita semaya asar dengan zuhur? Serupa tak? Serupa aturan dia tu. Tak ada kata rokok 2 kali kau pada 1 rakaat. Ni. Jadi kalau kita semaya maghrib nak ikut orang semaya isyak boleh ke tak? Boleh. Tak ada masalah. Isyak nak ikut maghrib boleh ke tak? Boleh. Subuh nak ikut maghrib boleh ke tak? Boleh. Tak ada masalah. Dah. Lagu mana isyak ikut subuh? Ada dia tak main isyak semalam. Dia tak main isyak, dia mari. Tak? Orang tak main subuh, dia pun ikut orang sembahyang subuh tak dia. Tu isyak sembahyang subuh, ikut hak sembahyang subuh. Boleh ke tak? Boleh. Isyak ikut solat tarawih, boleh. Kita mari lewat bulan Ramadan, orang duk tarawih dah. Boleh ke tak ikut? Boleh. Sebab aturan kelakuan dia tu tidak bersalah serupa ya. Pada keduanya pada perbuatan yang zahir. Zahir yang kita lihat ni lah. Perbuatan zahir itu serupa saja kita dengan teriman. Maka tafriqnya tiada sah mengikut yang sembahyang gerhana atau jenazah akal yang sembahyang fardu. Nih. Gerhana mana ni tulis? Yakni gerhana yang sempurna. Ya semai gerhana ni banyak jenis. Sekurang-kurang semai gerhana seperti mana semai sunnah biasa. Gerhana matahari ke gerhana bulan. Tak. Hak sempurna dia lagu mana? Rokok 2 kali. Tak rokok 2 kali. Pada 1 rakaat. Tu ya jadi pelik daripada sembahyang fardu ni. Orang sembahyang fardu rokok berapa kali? 1 rakaat. Sekali je. Dia 2 kali. Atau jenazah berapa kali rokok? 1 rakaat. Kata ada rokok juga kena sekeh. Lagi tak ada jenazah. Jadi dia kata maka tidak sah mengikut yang sembahyang gerhana atau sembahyang jenazah, tidak sah ikut akan yang sembahyang fardu. Mana? Tak sah. Dan akasnya lagu mana akasnya Haji? Mana sebaliknya? Takdir lah. Takdir sebenarnya lagu mana akasnya? Ambil awal. Tidak sah gitu. Tidak sah. Kena ambil ayat dia gitulah biar comel. Maka tiada sah mengikut yang sembahyang fardu akan yang sembahyang gerhana atau jenazah. Boleh. Biar ambil comel gitu. Biar orang panggil buat betul-betul lalu dah. Nyewa akasnya mana akah? Akah agak fardu ikut jenazah. Tak segitulah ambil comel ayat dia saja. Supaya dia buat comel ayat dia sana ke, maka tiada sah mengikut yang sembahyang gerhana atau jenazah, tidak sah ikut akan yang sembahyang fardu. Dan akasnya, yakni lagu mana akasnya, maka tidak sah mengikut yang sembahyang fardu akan yang sembahyang gerhana atau jenazah. Wicome kita selalu. Baru tak ngajar orang. Atau yang sembahyang gerhana akan yang sembahyang jenazah. Hak sembahyang gerhana nak ikut orang sembahyang jenazah boleh ke tak? Boleh ke tak, Cik? Sembahyang gerhana nak ikut sembahyang jenazah boleh ke tak? Bapa tak boleh. Kelakuan lain. Sembahyang gerhana ikut jenazah boleh ke tak? Bapa tak boleh. Tak nak jawab nak main kau si main kaki nak sama. Kau surat berapa dah? 10.
Baik ke berapa? 3 4 Baik ke berapa? Baik dah baik. Alah. Apa awak kena ngaji? Ngaji mula-mula ngaji duduk depan lalu. Ni duduk belakang ujung sekali. Ya belakang-belakang ke mana? Dia habis-habis tak apalah. Ujung belakang-belakang dia jual. Ya banyak pancaroba sikitlah. Ada dekat-dekat soh depan ni lain sikit. Tak? Dan akasnya lagu mana? Bagi 1 no. Besar 10. Mana akas dia ni? Akas dia mana? Lipat gulung lah. Tak kira pandai pula memangnya. Akasnya yakni tidak sah sembahyang jenazah mengikut akal yang sembahyang gerhana. Boleh. Lipat gulung. Pandai tak main takraw? Pandai. Pandai. Dak akah ni maksudnya kena lipat lepas tu menggulung pula. Tak kata yang akah ni mana? Lipat gulung lah. Buat sebalik gitu. Kerana apa? Kerana uzur mengikut pada sekalian itu. Uzur apa uzur? Iaitu kesukaran lah dianya. Suka untuk mengikut pada sekalian itu yang tersebut sana. Fardu nak ikut jenazah, jenazah nak ikut fardu. Nak ikut lagu mana? Tak. Ada ikut lagu mana? Tak nak ikut tu. Dan tiada mudarat bersalahan niat imam dan makmum dia ni. Kalau orang tanya mai isyak nak ikut tarawih nak ikut isyak, tak ada masalah. Zuhur nak ikut asar nak ikut maghrib. Tiada dak fardu nak ikut sunat. Tiada dia menanya tu. Kita sudah dah ustaz semaya fardu, kita main sunat, tiba-tiba ada orang ikut kita. Tak apa ke? Dah dia mau buat tu, tak apa tu. Boleh ke tak tu? Buat boleh ke tak? Boleh buat ustaz tu. Dah nak tanya boleh ke tak? Hukum. Boleh. Dan tiada mudarat yakni pada sah mengikut. Tiada mudarat yakni pada sah mengikut. Bersalahan niat imam dan makmum. Walaupun kata tiada mudarat, ayat kata situ, tetapi hak sunatnya biar muwafaqah sembahyang makmum dengan imam. Pada rakaat daripada jenis solat. Boleh. Walaupun kata sah mengikut tidak mudarat, tetapi sunatnya kita mengikut imam yang muwafaqah dengan sembahyang kita pada rakaat daripada jenis solat. Kalau kata bersalah walaupun sah tetapi makruh hukum dia. Tulis sendirilah dah. Makruh hukum dia. Tersebut dalam Fathul Mu'in dan i'anah khilaful aula bukan makruh. Boleh. Dalam i'anah sebut kata kalau bersalah jenis maya imam dengan makmum khilaful aula. Setengah kata makruh. Contohnya apa? Orang tanya, kita semaya isyak ikut orang semaya tarawih, apa hukum dia? Dalam i'anah sebut khilaful aula. Apa dia khilaful aula? Menyalahi yang lebih utama. Khilaful aula ni dia antara makruh dengan harus. Tak. Nak kata harus tak juga, nak siapa kata makruh tak juga, ai dekat tengah-tengah tu. Kurang molek. Tu masuk khilaful aula. Dan tiada mudarat bersalahan niat imam dan makmum, maka sah mengikut yang sembahyang fardu di belakang yang sunat. Contoh tadilah
solat fardu isyak ikut solat sunat tarawih. Tu jelas duk berlaku bulan Ramadan. Moga maghrib tu makan banyak makan habis. Dah. Lepas tu nonye nak pergi semaya tu nampak. Dan sah mengikut yang sembahyang tunai di belakang yang sembahyang qada. Kita sembahyang subuh tunai. Demo ikut kita hak qada subuh. Boleh ke tak? Boleh. Ataupun kita sembahyang qada subuh, demo sembahyang tunai subuh. Tak apa. Mengikut yang sembahyang tunai, kita sembahyang tunai, ikut orang hok duk sembahyang qada boleh. Qada subuh ke, qada isyak ke. Dan yang panjang dengan yang pendek, apa yang panjang? Sembahyang yang panjang. Sembahyang yang panjang ni maksudnya rakaat banyak. Tak muat dah depan be kena mari be. Tak muat tepak dah. Dan yang panjang dengan yang pendek. Sembahyang yang panjang ni maksudnya rakaat banyak, 4 rakaat. Ikut sembahyang yang pendek, ini 2 rakaat atau 3 rakaat. Boleh nak ayat. Dan atas demikian itu, mana? Yang pendek ikut yang panjang, yang qada ikut yang tunai. Boleh. Yang sunat ikut yang fardu. Atas demikian itu, demikian yang tersebut. 3-3 saat ni makan belakalah. Maka bermula makmum yang sembahyang seumpama zuhur. Ini nak huraikan kita sikit. Maka bermula makmum yang sembahyang seumpama zuhur mengikut imam yang sembahyang subuh atau maghrib. Dia sembahyang zuhur, dia ikut orang sembahyang subuh. Ni masalah ke apa ni, Cik? Masalah yang panjang mengikut yang pendek. Tu. Seperti masbuk. Hukum dia tu serupa dengan masbuk. Apa maksud dengan masbuk? Yang ni kena tambah rakaat. Mungkin sembahyang zuhur, dia ikut sembahyang subuh, dia kena tambah rakaat lah. Bila hak subuh beri salat, rakaat kedua, hak mai zuhur ni kena tambah lagi berapa rakaat? Berapa rakaat? Gapo? Berapa rakaat? Mana ni? Hak sembahyang subuh, zuhur ikut sembahyang subuh boleh ke tak? Boleh. Jadi bila hak subuh saat ni tu selesai beri salat, hak sembahyang zuhur kena buat apa? Tambah rakaat. Berapa rakaat? 2 lagi. Jogoh sorok tak bunyi. Tempat nak gadis ni. Asal pun nak gitu nak nepik. Nak jual. Maka sempurna ia makmum akan sembahyang yang makmum, kemudian daripada salat imamnya makmum. Nampak dah? Boleh sempurna lah. Tambah rakaatnya lagi. Dan afdal bagi makmum. Apa afdal? Lebih banyak pahala. Itu masuk kata afdal. Dan afdal bagi makmum mengikutnya makmum. Mengikutnya makmum ini akan imam. Dan afdal bagi makmum mengikutnya makmum ini akan imam pada kunut imam pada subuh. Masalah ke apa ni? Orang sembahyang zuhur ikut hak sembahyang subuh. Jadi kalau tu imam dia hak sembahyang subuh tu doa kunut, hak sembahyang zuhur ni lagu mana? Nak ikut kau tak payah ikut, hak moleknya ikut. Doa sekali. Allahumma hdina amin. Dah. Jadi bila tu imam beri salat rakaat kedua subuh tu, dia tambah lagi 2 rakaat. Yang mai zuhur ni, mai zuhur. Dan tasyahud akhir imam, apa pada kata mengikut pada kunut imam. Apa pada kata mengikut pada kunut imam. Lagu mana takdir kalam? Dan afdal bagi makmum mengikut tasyahud akhir imam pada maghrib.
Kita semaya zuhur ataupun kita semaya isyak, ikut tu imam hak semaya maghrib. Maghrib rakaat 3 ya tahiyat akhir lah. Kita hak isyak hak zuhur ni mana ada tahiyat akhir. Maka lagu mana keadaan kita ni? Sunat kita ikut tahiyat akhir bagi dia duduk sekali. Bila dia beri salam, kita pun bikah bangun. Apa bikah bangun? Kita pun terus bangun lah. Moga-moga cepat duduk kita situ. Tidak lama-lama sangat. Dan harus bagi makmum niat mufarakahnya makmum pada ketika imam baca kunutnya pada subuh, atau yakni harus bagi makmum mufarakah ketika imam baca tasyahud akhirnya imam pada maghrib. Apa dah? Antara ikut dengan mufarakah afdal ikut. Tapi kalau kita nak mufarakah boleh ke tak? Boleh. Dan tiada melupakan makmum fadilat jemaah dengan ini niat mufarakah. Apa ni? Jadi katakanlah imam duk kunut subuh, itu pun mufarakah ke dia. Mungkin kita main zuhur. Adakah dengan sebab kita mufarakah dengan dia tu luput fadilat berjemaah? Tak. Jawabnya tidak. Dan tiada melupu akal makmum yang mufarakah dengan imam tu, tiada melupu akal fadilat jemaah. Dengan ini niat mufarakah. Bapa kata tak lupu? Tak imam duk main maghrib, rakaat ketiga dia tahiyat akhir. Kita main zuhur belakang dia. Kita pun niat mufarakah dengan dia, kita pun bangun terus tambah satu rakaat lagi. Lupu qada fadilat berjemaah kita? Tak. Kerana apa? Ilah dianya. Kerana meliharakan aturan sembahyangnya. Siapa di? Kerana meliharakan aturan sembahyangnya. Siapa? Makmum. Gitu je. Sebab makmum mana ada doa kunut, mana ada tahiyat rakaat 3. Moga mai zuhur, mai asar atau mai isyak tak ada. Kerana itulah tidak hilang fadilat solat berjemaah. Tapi kurang afdal lah, kurang afdal. Jadi di sini kita faham masalah afdal lain dengan masalah mendapatkan fadilat berjemaah. Mendapat fadilat jemaah itu satu, hak lebih lagi pada tu ialah afdal. Maka hak atas kalinya ialah mendapat faidah jemaah serta mendapat cara yang afdal. Yang kedua, mendapatkan faidah jemaah saja. Yang tiga, afdal tak ada, faidah jemaah pun tak ada. Yang keempat, batal terus semaya. Buat dengan tak kena cara. Boleh. Sebab tu kita duk belajar ni. Duk belajar supaya cara ibadat solat kita tu biar menepati piayawan. Duk bagi syarat. Biar betul dengan SOP hak syarat letakkan. Kalau tak betul, kalau atas muka dunia kena denda 1,000. Tak akan mah. Kalau kata akhirat tak betul, ada kadang-kadang tak dapat fadilat saja. Ada kadang-kadang tak dapat pahala jemaah saja. Hak terus sekali terkadang semaya pun jadi batal kalau tak ikut cara sebenar berjemaah. Dan makmum yang sembahyang subuh atau maghrib mengikut imam sembahyang seumpama zuhur, boleh ke tak? Boleh. Dan makmum yang sembahyang subuh atau pada kata bermula atas ni bagi ke ni boleh jumpa haji atas itu. Bermula makmum yang sembahyang subuh, tadi bermula makmum yang sembahyang seumpama zuhur. Atas itu dah. Atas ni maksudnya dan tu lah.
Ali datang ada apa ni? Ali dan Ahmad. Tu atah dah tu. Dan tu. Ini jauh sikit atah dia. Dan bermula makmum yang sembahyang subuh atau maghrib mengikut sembahyang, yakni imam yang sembahyang seumpama zuhur. Apabila mensempurna ia siapa? Ia makmum akan sembahyangnya makmum, yakni apa? Rakaatnya makmum. Harus baginya makmum boleh molek tu dia duk main. Nah, maksudnya nyo makmum tu tulis ke tak tu? Namun nyo sate pula. Buat kuih lah. Tak boleh buat amal. Apabila sempurna ia makmum akan sembahyangnya makmum, yakni rakaatnya makmum, harus baginya makmum niat mufaraqah pada subuh. Tak boleh. Mana sempurna itu rakaat kedua, imam tahiyat awal, dia ada tahiyat akhir. Harus baginya niat mufaraqah pada subuh bila waktu imamnya makmum bangun kepada rakaatnya imam yang ketiga. Ya kata kita sembahyang subuh ikut orang sembahyang maghrib ataupun isyak. Jadi bila sembahyang subuh tadi kita 2 rakaat saja. Jadi dia kata di sini boleh dah kita nak niat mufaraqah, harus. Tak ayat lagi afdal mana? Ayat harus bagi. Harus nak mufaraqah. Dan afdalnya, ni afdal. Hak peringkat teratas sekali. Dan afdalnya makmum, menantinya makmum akan imam. Menanti di mana? Di tahiyat akhir dia pada rakaat yang kedua tu. Menanti imam siapa bila? Siapa imam turun tahiyat akhir. Boleh. Supaya apa? Supaya memberi salam. Siapa dia beri salam? Makmum lah. Supaya memberi salam yakni makmum serta imamnya makmum. Boleh. Ini mana ini? Ini mana? Ini mana? Ini? No. Ini apa ni? Ini apa? Tunggu. Ambil habislah. Ini mana? Kata afdal menanti tu kira-kira. Tunggu. Tak lengkap lah. Ini hak kata afdal menanti tu, jika imamnya makmum membaca tasyahud awalnya siapa? Tasyahud awalnya siapa? Nya imam lah. Dah. Ini yang kata afdal menanti tu jika imamnya makmum membaca tasyahud awalnya imam. Imam pada rakaat kedua tadi dia duduk tahiyat awal. Kalau tak imam tu ada tahiyat awal, boleh ke tak dia tunggu situ? Nak tunggu tak imam beri salam sekali. Boleh ke tak? Boleh ke tak? Ada pun imamnya makmum meninggalkan tasyahud awal, walaupun ia imam duduk istirahat, maka wajib atas makmum subuh. Makmum subuh apa? Makmum yang sembahyang subuh tu niat mufaraqah semata-mata. Boleh. Apa maksud semata-mata? Yakni tiada pilihan yang lain. Tak boleh dah. Ada cuba tengok. Dia kata walaupun ia duduk istirahat. Ia siapa? Ia imam. Bapa orang kata royah. Walaupun tak duduk istirahat pun makmum kena tunggu dah di tahiyat akhir. Bapa? Sebab nak beza dengan kita hak masalah sebelum pada ni minggu lepas.
Masalah gapo? Masalah tok imam tinggal tahiyat awal. Tapi dia duduk istirahat. Boleh ke tak kita buat tahiyat awal? Boleh. Jadi jangan duk hukum sama dengan situ. Hak ni masalah makmum cukup dah rakaat. Cuma dia nak tunggu imam nak wisalah sekali. Boleh ke tak? Tak boleh kalau imam tak duduk tahiyat awal. Walaupun imam tu duduk dah istirahat, nak naik rakaat 3 dia duduk tutap, sekalipun makmum hak semai subuh ni tak boleh nak tunggu imam di tahiyat akhir dia. Lepas tu nak buat mana? Mufaraqah saja yang boleh bagi dia. Mufaraqah. Maka wajib atas makmum yang sembahyang subuh niat mufaraqah semata-mata. Niat mufaraqah tu tak kalau imamnya makmum bangun kepada rakaatnya imam yang ketiga. Bangun tu nak ayat kata dia tinggal ke tasyahud awal, tahiyat awal. Bangun. Dan wajib atas makmum maghrib niat mufaraqah bila tak kalau bangun imam seumpama zuhur. Seumpama zuhur maksudnya seumpama sembahyang zuhur. Wajib makmum maghrib ni niat mufaraqah bila tu imam hak sembahyang zuhur saat ni bangun kepada rakaatnya imam yang keempat. Boleh ke tak dia tunggu hak maghrib? Maghrib nak tunggu tu imam hak sembahyang zuhur nak beri salat sekali, boleh ke tak? Tak boleh. Apa tak boleh? Sebab rakaat ketiga mana ada tahiyat awal. Berbeza kalau hak sembahyang subuh. Sembahyang subuh rakaat kedua, maka ada tahiyat awal bagi tu imam hak sembahyang zuhur. Sebab itulah kalau tu imam tak ada tahiyat awal, tak boleh tunggu. Kalau tunggu, nak kosong sembahyang pula lah. Itu kena niat mufaraqah. Kalau tak niat mufaraqah, nak kosong sembahyang juga. Nak kena jaga. Sikit lagi dah. Dan tiada harus sekali-kali haram menanti memberi salat selama serta imamnya menanti memberi salam serta imamnya makmum. Tak boleh nak tunggu dah. Kenapa? Kerana membawa kepada mengerjakan duduk yang tiada memperbuat akhir duduk oleh imam. Ni orang panggil apa? Keji menjanahi imam. Fahish takallum ni. Pada mudah ayat. Ni dah. Habis itu. Qala al-musannif. Comel dah stesen tu. Faslun yang ketiga. Ada menyatakan adab sembahyang berjemaah. Ini nak urat sosok pula sembahyang jemaah ke mana. Wallahu a'lam. Itu malam ni tak ada dah. Itu esok lusa pun mungkin tak ada tu kita nak cuti atas letih. Dah demo ikut betul dengan kita ni tahu lah. Ni pakok tu pakok ni. Ni program tu program ni enggak. Dia juga moga kita ni bukan bakal wali lagi. Kalau kita ni jenis wali dah rasa tak ada sifat letih tu dengan bagi agama ni. Waktu Nabi SAW pun kita suka kita duk sungguh sangat dah apa dia nak orang panggil sikit asalkan istiqamah. Jangan duk nebeng sangat. Bimbing apa? Bimbing Allah Ta'ala tidak jemu dengan ibadat kita. Buat ibadat ni tetapi bimbangnya kita terlebih dahulu jemu dengan meneruskan ibadat kita. Sallallahu